Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid-murid. Cikgu doakan agar murid-murid berada dalam keadaan sihat walafiat dan ceria hendaknya. Bertemu kita lagi dalam sesi PDBR Bahasa Melayu tahun 5. Tajuk kita hari ini pembersih udara semula jadi. Siapa minat pokok hari ini mesti rasa gembira. Baiklah murid-murid, pembersih udara semula jadi ini, tajuk ini berada dalam tema ke-7 kelestarian alam, unit ke-19 ceriakan buana kita. Murid-murid boleh rujuk muka surat 144 buku teks untuk mendapatkan maklumat lanjut. Standard kandungan dan standard pembelajaran kita pada hari ini. Standard kandungan pada 1.1 mendengar dan memberikan respons semasa berkomunikasi dalam situasi formal dan tidak formal. Manakala standard pembelajaran kita pada 1.1.1 mendengar, mengecam sebutan dan menyebut semula ujaran yang terdapat dalam situasi formal. Untuk kriteria kejayaan kita, di akhir sesi pembelajaran murid-murid akan dapat yang pertama, mendengar, mengecam dan menyebut semula maklumat yang disampaikan. Dan kriteria yang kedua, melengkapkan dialog. Murid-murid akan dapat melengkapkan dialog berdasarkan maklumat yang diperolehi. Baiklah, dah bersedia? Untuk aktiviti kita hari ini, aktiviti kita secara umumnya cikgu bahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah untuk mengenal tumbuhan. Ini aktiviti tambahan, pengetahuan tambahan. Apa tumbuhan yang kita nak kenal adalah antaranya pokok lidah jin, pokok labah-labah dan pokok pakis Boston. Aktiviti yang kedua, membaca dan mengecam maklumat di dalam dialog. Dan aktiviti kita yang ketiga adalah untuk melengkapkan dialog dengan maklumat yang tepat. Okey, itu harapkan murid-murid dah bersedia. Okey, kita akan pergi ke aktiviti yang pertama, mengenal tumbuhan. Tajuk ni dia fokus pada 3 tumbuhan iaitu pokok lidah jin, pokok labah-labah dan pokok pakis Boston. 3 tumbuhan ni merupakan tumbuhan hiasan. Kita tengok. Pokok lidah jin. Nama dia seram sikit. Pokok lidah jin ataupun nama lain dia Sansevieria, itu dalam bahasa Inggeris, merupakan sejenis tumbuhan yang mempunyai lebih daripada 70 spesies tumbuhan berbunga dalam keluarga Ruskaceae yang semula jadi kepada negara tropika. Ini memang wujud di negara kita sejak zaman dahulu. Tumbuhan ini tumbuh dari 20 cm, boleh tumbuh hingga mencecah 3 meter tinggi. Pokok lidah jin ni bunganya berwarna kelabu berputih-putihan dan dihasilkan pada resem, pada batang resem yang ringkas atau bercabang, yang bercabang antara 40 hingga 90 cm panjang juga tu, menghampiri 1 meter. Dan tu bunga dia. Pokok lidah jin ni mampu, kelebihan pokok ini mampu menyerap pencemaran. Ia cukup efektif dalam menyedut gas berbahaya seperti taulin, benzin, formaldehyde yang dikatakan sebagai punca kanser kepada manusia. Tumbuhan ni boleh menyerap gas-gas berbahaya ni. Sansevieria adalah tanaman yang mampu meningkatkan penghasilan oksigen dalam rumah. Selain itu, ia mempunyai satu bau istimewa yang digunakan dalam penghasilan wangian. Mempunyai bau yang boleh menghasilkan wangian, dan pada waktu petang biasanya bunga lidah jin akan mekar dan mengeluarkan bau khas yang menyenangkan. Dan bau ni cukup sesuai untuk terapi dalam mengurangkan tekanan atau stres. Hebat pokok ni. Ini pokok lidah jin. Kemudian pokok yang kedua, pokok labah-labah. Dalam bahasa Inggeris dipanggil spider plant. Pokok labah-labah, Chlorophytum comosum, terkenal sebagai tanaman hiasan dan waktu pertumbuhannya sangat cepat. Ia sangat mudah tumbuh, mudah membesar, dan juga dikenali sebagai pokok liliparis. Pokok ini berasal daripada negara Afrika Selatan dan merupakan jenis tanaman yang sangat mudah melakukan adaptasi. Dia boleh tumbuh di banyak tempat.
Tumbuhan ini memiliki daun yang berukuran antara 30 hingga 35 cm dan lebar 2 hingga 3 cm. Bunga kecil, kalau ditengok di gambar tu, bunga kecil berwarna putih. Dia ada bunga kecil berwarna putih dan dia tumbuh tersusun dalam bentuk malai tegak ke atas. Diberi nama spider plant kerana rupa bentuk daunnya seakan kaki laba-laba dengan mempunyai ketinggian yang boleh mencapai 60 cm tinggi. Kelebihan pokok laba-laba. Pokok ini merupakan pembersih udara semula jadi. Ia mampu menyerap gas benzin, karbon dioksida, formaldehyde, xylena. Itu bahan kimia industri yang datang daripada bahan kosmetik, bahan industri kulit, produk getah dan juga bahan percetakan. Pokok laba-laba juga bertindak sebagai penyegar bilik secara semula jadi. Dua tumbuhan ni, pokok lidah jin dan pokok laba-laba, sangat cekap menyerap gas-gas yang berbahaya di dalam rumah, dalam udara. Pokok yang ketiga, pokok pakis Boston. Pokok ni pun nama pun hebat dah. Pokok pakis Boston, Necrolepsis exaltata bastonensis. Nama hebat. Berasal dari negara Meksiko, merupakan salah satu tanaman hiasan yang popular walaupun mudah beradaptasi dengan kawasan sekitar. Berasal dari Meksiko tapi dia boleh beradaptasi dengan kawasan sekitar. Panjang daun pakis Boston adalah sekitar 50 hingga 250 cm, 2 meter lebih. Dengan lebar 6 hingga 15 cm. Tepian daun biasanya mempunyai tekstur bergerigi dan memiliki daun tegak. Batang menjalar di atas permukaan tanah. Hidup di atas permukaan tanah, namun kadang-kadang di bawah permukaan tanah. Tinggi batang mencapai 33 cm, berwarna coklat dan tidak bercabang. Pakis Boston memiliki akar serabut. Hebat pakis ni. Kelebihan pokok pakis Boston. Pokok ini merupakan pembersih dan pelembap udara semula jadi. Ia juga menyerap formaldehyde, xylene, toluene yang merupakan bahan pencemar udara. Namun kelebihan utama pokok pakis Boston adalah pada kandungan. Ia mengandungi sejenis minyak esensial, flavonoid, dan khasiat lainnya yang dilepaskan ke udara hingga menjadikan tanaman pakis Boston ini sebagai regulator yang baik untuk sistem saraf hingga membantu mengatasi stres, mengatasi tekanan. Ia boleh melembabkan udara dan dia ada sejenis kandungan minyak esensial. Satu kelebihan utama pokok pakis Boston. Baiklah, itu pokok-pokok. Tentang pokok-pokok, kita pergi kepada aktiviti yang kedua, membaca dan mengecam maklumat. Murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 144 untuk sebagai panduan. Dia ada dua bahagian. Bahagian atas adalah bahagian dialog antara Cikgu Mariam dan pelajar-pelajar kelasnya, manakala bahagian di bawah tu adalah dialog di antara pelajar-pelajar sama pelajar. Baiklah, kita rujuk pada dialog yang bahagian pertama dahulu sebab kita cuba untuk membaca dan mengecam maklumat. Jadi murid-murid boleh dengar bacaan cikgu dan cuba camkan maklumat yang terkandung dalam dialog ini. Okey, siap? Okey. Cikgu Mariam telah mengadakan sesi pembelajaran luar bilik darjah di Taman Lestari. Cikgu Mariam berkata, murid-murid, lihat dengan telitinya cara menanam pokok-pokok ini. Seorang murid, cikgu rasa tu Danish, jawab, baiklah cikgu, kami akan melihat dengan telitinya cara cikgu menanam pokok-pokok ini. Kemudian Cikgu Mariam berkata lagi, untuk makluman kamu, pokok lidah jin, pokok laba-laba dan pokok pakis Boston ini boleh membersihkan udara secara semula jadi. Misalnya, pokok lidah jin dan pokok laba-laba memiliki daya serap yang sangat tinggi terhadap gas-gas beracun yang terbebas di udara.
Pokok pakis Boston pula mampu membersihkan dan melembabkan udara. Tu dialognya. Bolehkah murid-murid mengecam beberapa maklumat yang terdapat di situ? Kalau boleh, kita pergi ke slide seterusnya. Okey. Murid-murid perlu untuk melengkapkan maklumat berkaitan. Berkaitan apa? Berkaitan dialog yang cikgu bacakan tadi. Ada 4 maklumat yang perlu dilengkapkan. Yang pertama, terdapat 3 jenis tumbuhan yang diceritakan, iaitu tumbuhan apa? Okey. Yang kedua, tumbuhan-tumbuhan ini boleh apa fungsi ketiga-tiga tumbuhan tu secara umumnya, berdasarkan pada dialog yang cikgu bacakan tadi. Kemudian, pokok lidah jin dan pokok laba-laba memiliki apa yang dimiliki oleh pokok lidah jin dan pokok laba-laba. Dan yang ini lebih kepada keistimewaan kedua pokok ini. Dan yang keempat, maklumat yang terakhir yang perlu dilengkapkan adalah pokok pakis Boston mampu. Apa yang mampu dilakukan oleh pokok pakis Boston? Boleh murid-murid selesaikan? Dan cuba ingat semula dialog sebelumnya, ataupun murid-murid kalau tak boleh ingat juga cuba rujuk pada buku teks. Ini jawapan cikgu. Okey, yang pertama, terdapat 3 jenis tumbuhan yang diceritakan, iaitu pokok lidah jin, pokok laba-laba dan pokok pakis Boston. Sepatutnya mudahlah sebab penerangan bahagian pertama pelajaran kita pun berkenaan dengan 3 jenis tumbuhan ni. Baiklah, maklumat yang kedua. Tumbuhan-tumbuhan ini boleh membersihkan udara secara semula jadi. Boleh membersihkan udara secara semula jadi. Kemudian maklumat yang ketiga, pokok lidah jin dan pokok laba-laba memiliki daya serap yang sangat tinggi terhadap gas-gas beracun yang terbebas di udara. Ini kelebihan pokok lidah jin dan pokok laba-laba pun ada diterangkan di dalam bahagian pertama aktiviti kita tadi. Dan yang terakhir, maklumat yang terakhir, pokok pakis Boston mampu membersihkan dan melembabkan udara. Ini jawapan. Baiklah murid-murid, mudah kan? Jadi apa yang patut dibuat bila ada penerangan, bila ada pembacaan, murid-murid perlu untuk memberikan perhatian pada setiap penerangan ataupun bacaan yang dibuat. Dan ini bukan saja berlaku pada sesi kita pada hari ini, tapi sangat baik untuk dipraktikkan bila murid-murid berada di dalam kelas. Beri perhatian, kan, dengar dan cuba faham. Dengar, faham, dan langkah yang ketiga, ingat. Kan, bila kita dah dengar, bila kita faham dan kita boleh ingat apa yang didengar, dibaca ataupun disampaikan, sudah tentu kita boleh melakukan menjawab soalan ataupun mengulang kembali maklumat-maklumat tersebut. Kan? Baiklah, sekarang kita pergi ke aktiviti kita yang ketiga, iaitu melengkapkan dialog. Rujuk muka surat 144 bahagian bawah gambar yang kedua. Di situ murid-murid boleh melihat satu situasi di mana ada pertanyaan daripada rakan-rakan murid. Dan seorang bertanya, Afifi, apakah keistimewaan ketiga-tiga pokok ini? Dan yang berada di sebelah murid tersebut sudah tentu Afifi. Manakala dialog yang kedua yang ada di dalam gambar adalah berbunyi begini. Dinesh, bagaimanakah pokok-pokok ini berfungsi kepada alam sekitar? Dia bertanya pada rakan di sebelahnya. Yang itu sudah tentu Dinesh. Okay. Untuk melengkapkan dialog ini, kita perlu untuk merujuk kepada apa yang kita pelajari pada aktiviti sebelum ini, aktiviti mengecam dialog tadi. Dan soalan pertama tu
bertanyakan tentang keistimewaan ketiga-tiga pokok ini. Maksudnya apa yang boleh dilakukan oleh ketiga-tiga pokok ini secara umum. Kemudian soalan yang kedua, dia lebih merujuk kepada fungsi pokok-pokok tertentu kepada alam sekitar. Okey, sebelum kita mula membina jawapan, melengkapkan dialog, sebaiknya kita kenal pasti dahulu watak-watak di dalam cerita tersebut. Ada 4 watak. Yang pertama, yang bertanya soalan pertama tu, cikgu namakan sebagai Danish. Sebab apa? Sebab dalam buku teks banyak munculnya watak ni, watak Danish. Kemudian oleh kerana soalan tu bertanya pada Afifi, jadi watak yang kedua dalam dialog tu sudah tentulah Afifi. Manakala pelajar ketiga, murid yang ketiga yang bertanya, cikgu letakkan nama Kaijun. Dan Kaijun ni, kalau kamu lihat rujuk pada dialog dia, dialog disampaikan oleh Kaijun, dia bertanya kepada Dinesh. Jadi murid yang keempat cikgu namakan sebagai Dinesh. Ikut dialog. Baiklah, kita rujuk pada dialog yang pertama dahulu. Dinesh bertanya, Afifi, apakah keistimewaan ketiga-tiga pokok ini? Tanya Dinesh. Murid-murid boleh rujuk tadi. Apa yang kita dapati? Apa keistimewaan yang kita baca, yang kita dapati daripada maklumat sebelumnya? Keistimewaan ketiga-tiga pokok ini. Boleh kan? Ini jawapan cikgu. Keistimewaan ketiga-tiga pokok ini ialah ia boleh membersihkan udara secara semula jadi. Maklumat ini disampaikan oleh Cikgu Mariam pada gambar yang pertama. Okay. Sekarang kita lihat dialog yang kedua. Kaijun bertanya, Dinesh, bagaimanakah pokok-pokok ini berfungsi kepada alam sekitar? Soalan Kaijun ni merujuk kepada fungsi pokok-pokok tersebut secara spesifik, secara jelas, secara merujuk pada pokok-pokok yang tertentu. Jadi jawapan kita pun haruslah berpandukan pada maklumat yang kita telah pelajari sebelum ini. Jadi ikut jawapan cikgu, Dinesh sepatutnya menjawab, pokok lidah jin dan pokok labah-labah memiliki daya serap yang sangat tinggi terhadap gas-gas beracun yang terbebas di udara. Pokok pakis Boston pula mampu membersihkan dan melembabkan udara. Itu jawapan cikgu. Mudah kan? Murid-murid boleh memberikan jawapan lain yang murid-murid rasa bersesuaian dengan tema dan kandungan dialog ini. Okey, dengan berakhirnya dialog itu, dengan berakhirnya aktiviti ini, maka berakhir jualah sesi pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu harapkan apa yang disampaikan dapat memberi manfaat, dapat memberi pengetahuan dan dapat membuka minda murid-murid tentang keistimewaan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling kita. Dan semoga ia memberi manfaat pada kita semua. Sehingga bertemu lagi pada sesi pembelajaran akan datang. Seperti biasa, cikgu doakan agar semua murid-murid sentiasa dalam lindungan Allah dan teruslah bersemangat untuk belajar. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum.